Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abdul Qiyam Muizzaddin Waddaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kemarin berangkat tiba di Manama bagi mengadakan keberangkatan negara ke Kingdom of Bahrain pada 9 hingga 11 Jun 2023. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, Raja Kingdom of Bahrain, His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Bahrain, dan His Highness Sheikh Nasir bin Hamad Al Khalifa, Commander of the Royal Guard Kingdom of Bahrain. Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah disembah kenalkan kepada pembesar-pembesar Kingdom of Bahrain dan His Majesty Raja Kingdom of Bahrain disembah kenalkan kepada ahli-ahli rombongan rasmi negara Brunei Darussalam. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Puan Nazirah binti Haji Zaini, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam ke Kingdom of Bahrain, dan Tuan Yang Terutama Nawaf bin Muhammad Al-Mauda, Minister of Justice, Islamic Affairs and Endowments, Kingdom of Bahrain selaku Menteri Pengiring. They speak English. Yeah. وين الليفتر؟ Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Kingdom of Bahrain sejak tertubuhnya pada 24 September 1988. Kedua negara mempunyai kerjasama dalam pelbagai bidang yang berkepentingan bersama seperti pelaburan dan kewangan serta pertahanan. Keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Kingdom of Bahrain adalah atas jemputan His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, Raja Kingdom of Bahrain, dan mencerminkan hubungan dua hala yang kukuh antara kedua buah negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia sebelum ini pernah berangkat ke Kingdom of Bahrain bagi keberangkatan negara pada bulan September 1988 dan lawatan kerja terakhir baginda adalah pada 21 hingga 23 April 2000. Manakala His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, Raja Kingdom of Bahrain, pernah mengadakan keberangkatan negara ke negara Brunei Darussalam pada 3 hingga 4 Mei 2017. Negara Brunei Darussalam perlu meneruskan momentum kemajuan bukan sahaja dalam menjalin lebih banyak kolaborasi, malahan perkongsian maklumat serta pengetahuan penting bagi menyokong usaha mencapai matlamat pembangunan yang berdaya tahan SDGs. Berucap pada pelancaran laman sesawang SDGs, Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja, Meja Jana Besar Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua menjelaskan
Penubuhan laman sesawang SDGs akan mewujudkan perkongsian maklumat dan menggalakkan lebih banyak tindakan SDGs selain memupuk kerjasama di negara Brunei Darussalam dengan masyarakat antarabangsa. What is most interesting is that this website will also allow us to track SDG progress through integration within SDG Tracker. This means that users can get the latest updates on the status of the implementation of those goals, along with the data visualization. This willingness to confront challenges. Sementara itu, Dr. Arman Bidarbaknia dari United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, UNESCAP, dalam ucapannya menyambut baik usaha dan komitmen negara dalam meningkatkan ketelusan dan accountability melalui penilaian kemajuan SDGs berasaskan data. Laman web SDGs diperkenalkan bertujuan untuk menggalakkan kesedaran mengenai usaha negara dan kemajuan dalam pembangunan mampan melalui perkongsian pengetahuan dan visualisasi data yang dijana oleh National SDG Tracker. Majlis berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Pandangan dan maklumat mengenai trend penipuan dalam talian yang semakin meningkat antara yang dibincangkan semasa sesi Government to Government G2G Roundtable on Scams and Artificial Intelligence AI. Sesi meja bulat yang berlangsung sebagai acara sampingan Asia TechX Singapore ATXSG itu dihadiri oleh Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengiran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Josephine Teo, Menteri Perhubungan dan Maklumat Republik Singapura. Sesi berlangsung dari 6 hingga 9 Jun lalu. Semasa sesi tersebut, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi mengongsikan 90% daripada kes penipuan yang dilaporkan pada tahun 2022 dijalankan melalui kaedah dalam talian. Pengajaran dan pengalaman menerusi sesi ini, jelas Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, membantu dalam membentuk langkah tambahan untuk mengurangkan berlakunya penipuan dalam talian. Justru, usaha bersepadu oleh agensi keselamatan, penyedia perkhidmatan telekomunikasi, bank dan agensi penguatkuasaan diperlukan. Di luar acara Asia TechX Singapore, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi membuat kunjungan hormat kepada Puan Yang Terutama Josephine Teo, Menteri Perhubungan dan Maklumat Singapura. Semasa kunjungan hormat itu, kedua-dua menteri bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa dan serantau serta cabaran dan bidang yang mempunyai kepentingan bersama. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi juga mengadakan lawatan ke Agensi Keselamatan Siber Singapura CSA bagi membincangkan mengenai trend dan pembangunan keselamatan siber. Program diteruskan dengan perbincangan bersama pejabat bagi negara pintar dan kerajaan digital SNDGO. Turut dilawati IMDA PZEL Innovation Lab. Pembangunan kepimpinan da'i berwibawa terutama generasi belia adalah penting bagi memperkasa agenda dakwah di negara ini. Usaha-usaha ke arah pembangunan kepimpinan da'i perlu dilaksanakan melalui perancangan strategik, melalui pembangunan kepimpinan dakwah jangka panjang yang lestari sifatnya. Timbalan Menteri Halihwal Ugama menggariskan perkara tersebut semasa merasmikan program Akademi Dakwah 4.0. Menurut Pengiran Dato' Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, belia-belia da'i mempunyai peranan yang signifikan dalam memberikan impak yang positif kepada pembentukan masyarakat yang berpegang teguh dengan ajaran Islam sebagai cara hidup yang sempurna. Yang berperanan untuk merealisasikan dakwah secara berkesan yang saya masukkan tadi adalah pertama, perlulah memantapkan akidah. Kedua, penguasaan pelbagai ilmu hendaklah ada. Kemudian perlu membiasakan diri dengan disiplin minat membaca. Ketiga ialah kemahiran, yakni sebagai nilai tambah.
44 peserta dalam kalangan belia dari pelbagai bidang pengajian dan profesional menyertai Akademi Dakwah 4.0. Program yang diungkayahkan oleh Badan Sukarelawan Belia Dai dengan kerjasama urus setia Program Keagamaan Belia PKB, Pusat Dakwah Islamiah, antara lain bertujuan menggilap bakat pada dai yang dikenal pasti mempunyai potensi besar untuk menjadi pelapis dai. Majlis berlangsung petang kemarin di Pusat Dakwah Islamiah. Memperbaiki pada ajaran Al-Quran. Perkembangan di Tanah Suci. Rombongan pegawai pejabat urusan jemaah haji pentadbiran mengadakan perjumpaan dengan Maktab Khidmat Operasi 9 yang bertanggungjawab mengendalikan jemaah haji dari Asia Tenggara bagi operasi di Madinah. Perjumpaan antara lain bertujuan memastikan segala syarat dan peraturan dapat dipatuhi. Maktab Khidmat Operasi 9 berperanan dalam hal ehwal ketibaan dan pergerakan jemaah haji serta urusan meninggalkan Madinah untuk menuju Mekah. Semasa perjumpaan ini, Muhammad Mahmud Fadil, Ketua Maktab tersebut menerangkan keperluan bagi penyimpanan dokumen perjalanan para jemaah di maktab berkenaan, penyusunan pengangkutan dan penginapan yang telah ditetapkan oleh syarikat-syarikat pengendali pakej haji. Di akhir perjumpaan, rombongan pegawai pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dibawa melihat bilik-bilik operasi maktab berkenaan. Dalam perkembangan berasingan, peluang berada di Madinah terus dimanfaatkan oleh jemaah lelaki yang menyertai pakej haji syarikat At-Taqwa untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersembahyang di Taman Raudah. Sebelum memasuki Taman Raudah, jemaah dimestikan untuk menempah menerusi sistem e-hajj dan diaturkan awal oleh pengendali pakej. Selain itu, para jemaah juga perlu mematuhi garis pandu yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa di Masjid Nabawi. Peluang tersebut sangat dinantikan dan menzahirkan rasa syukur apabila di sana. Syukur kepada Allah Taala dapat menziarahi Rasulullah yang kita cintai. Alhamdulillah banyak experience baru. Ini kali pertama datang ke Madinah dan Seminar Anugerah Cipta 2023 diteruskan lagi kemarin untuk hari kedua. Dianjurkan oleh Universiti Teknologi Brunei UTB dengan kerjasama Brunei LNG Sendirian Berhad. Seminar diadakan secara maya dan fizikal di Kompleks Perpustakaan UTB. Antara yang hadir Dr. Muhammad Saiful bin Haji Omar, Penolong Naib Chancellor Industri dan Perkhidmatan UTB. Dr. Syahid Anjum, Timbalan Ketua Jawatankuasa Seminar Cipta 2023, dalam ucapannya menyatakan menerusi penganjuran seminar seumpamanya, ia diharap dapat memberi inspirasi kepada para belia dengan perkongsian dan sesi perbincangan diadakan dengan para peserta pemenang Anugerah Cipta. Seminar yang diadakan sebagai sebahagian daripada acara persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2023 ini diisikan dengan beberapa sesi perbincangan. Problems of affected water quality and how it corresponds with 2 minutes or 5 minutes, so there's a video of it. Orang ramai yang menghidap migrain, terutamanya migrain kronik, perlu memantau dan mendapatkan rawatan perubatan. Menurut Pegawai Perubatan Jabatan Neurologi, Pusat Neuroscience Stroke dan Rehabilitasi Brunei (BNSRC), Pusat Pakar Pantai Jerudong (PJSC), migrain boleh menjejaskan kehidupan seharian dan pekerjaan seseorang sehingga mengakibatkan kelihatan kurang cekap di tempat kerja dan mengasingkan diri kerana khawatir dinilai negatif oleh orang sekeliling. Laporannya bersama Dayanku Nur Hamidah, Pengiran Ahmad. Menurut Dr. Hazirah binti Safri, migrain merupakan satu keadaan sakit kepala yang terjadi disebabkan oleh kombinasi perubahan aliran darah dan kimia ke otak. Migrain selalu dirasakan seperti nyeri dan berdenyut pada sebelah kepala dan seringkali diikuti rasa tidak selesa pada perut, rasa loya, mual dan muntah. Migrain tahap teruk pula sensitif pada cahaya, bunyi dan bau.
Penyakit migrain ini selalunya jenis sakit kepala yang episodik, bermaksud ia muncul dan hilang. Dan jika ianya berlaku, migrain selalunya berlanjutan dalam beberapa jam, bahkan juga berhari-hari. Manakala migrain kronik pula, menurut kriteria Diagnostic International Headache Society, ditakrifkan sebagai sakit kepala migrain yang berlaku selama 15 hari atau lebih dalam sebulan dan ia melebihi 3 bulan. Jadi ia tidak boleh dipandang ringan. Menurut Dr. Hazirah, di negara ini, golongan umur yang biasa menghidap sakit kepala migrain ini memuncak pada berumuran 20-an ke 40-an. Terdapat beberapa jenis migrain, tapi secara dasarnya yang selalu dijumpai di klinik 2 jenis migrain. Yang pertama, migrain umum atau migrain biasa ialah jenis migrain yang datangnya sakit kepala tanpa sebarang amaran ataupun tanda-tanda awalnya. Jenis yang kedua ialah migrain klasik, ialah jenis migrain yang datang beberapa amaran ataupun tanda-tanda awal, dan ini dinamakan aura. Antara tanda-tanda aura ialah seperti kelihatan cahaya-cahaya bintang, garisan zigzag, bayangan bergimbar, merasa pening dan berputar, ada merasa kebas-kebas di muka, selalunya sebelah anggota lah, muka, lengan dan juga kaki, ataupun rasa kurang atau pudar penglihatan. Ada juga yang merasa sukar bercakap dan berfikiran celaru. Setakat ini, tiada kajian formal yang telah dijalankan di negara ini mengenai beban sakit kepala migrain. Bulan kesedaran migrain diharap dapat meningkatkan lagi kesedaran orang ramai mengenai migrain bagi menjalani kehidupan yang lebih sihat dan sempurna jika sakit kepala migrain itu terkawal. Dayangku Nur Hamidah Pengiran Ahmad melaporkan untuk berita RTB. Jabatan Kejaraya Kementerian Pembangunan akan mengadakan Minggu Keselamatan dan Kesihatan MKK 2023 bagi meningkatkan kesedaran mengenai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja termasuk tapak pembinaan. Program akan diadakan pada 12 hingga 17 Jun 2023 di Ibu Pejabat Jabatan Kejaraya Lapangan Terbang Lama Brakas. Dianjurkan oleh Jabatan Pentadbiran dan Kewangan Jabatan Kejaraya. Program merupakan kesinambungan dari sambutan Hari Sedunia untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja yang disambut pada 28 April setiap tahun. Pelbagai aktiviti diungkayahkan semasa program termasuk taklimat berkaitan aspek keselamatan dan kesihatan, pameran MKK 2023 serta kempen keselamatan dan keceriaan tempat kerja. Sukan. Seramai 23 orang ahli kontingen negara Brunei Darussalam menyertai kejohanan Sukan Para ASEAN ke-12 di Phnom Penh, Kemboja pulang ke tanah air. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi menyambut ketibaan kontingen negara yang berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan yang juga pemangku Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen negara Brunei Darussalam diketuai oleh Chef de Mission Awang Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafur. Pada kejohanan kali ini, kontingen negara berjaya meraih 3 pingat emas, 3 pingat perak dan 2 pingat gangsa dalam sukan olahraga. Saingan bola sepak Liga Perdana Singapura bagi pasukan Brunei DP MMFC akan diteruskan petang ini. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Jalan Besar itu, pasukan Brunei DP MMFC akan berdepan Albirex Niigata. Pasukan Brunei DP MMFC setakat ini mengutip 11 mata hasil 13 perlawanan menghuni kedudukan ke-8 Liga. Manakala Albirex Niigata berkongsi 30 mata hasil 12 perlawanan berkongsi mata bersama kelab tempat kedua Liga Tampines Rovers.